بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع السلام العليم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Baiklah, para pelajar tahun 5 sekalian, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita pada minggu yang sudah-sudah. Kita akan meneruskan dengan tajuk solat di dalam kenderaan. Baiklah, para pelajar boleh membuka buku teks yang ada pada para pelajar sekalian ataupun secara maya pada muka surat 9. Pelajaran yang kedua iaitu solat di dalam kenderaan. Baiklah, mari kita bersama-sama memerhatikan gambar yang telah disediakan dalam buku teks tersebut. Gambar tersebut menerangkan tentang orang yang musafir, yang dalam perjalanan dan masih juga berkewajipan untuk menunaikan solat dalam kapal terbang contohnya dan dalam kereta api. Baiklah, mari kita beralih kepada muka surat yang ke-10. Kita akan meneruskan kepada tajuk syarat sah solat di dalam kenderaan. Syarat sah solat di dalam kenderaan. Yang pertama, syarat sah solat dalam kenderaan mestilah seseorang itu bersuci daripada hadas dan juga najis. Seperti mana yang telah kita belajar, hadas terbahagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bukannya hadas kecil ni buang air kecil dan hadas besar buang air besar, bukan. Hadas kecil termasuklah buang air besar dan air kecil, dan hadas besar pula keluar air mani ataupun melalui kemaluan lelaki ataupun perempuan. Baiklah, kita mesti yang pertama sekali suci daripada kedua-dua hadas itu tadi, dan kemudian syarat yang sama juga mestilah kita suci daripada najis. Kita perhatikan pakaian kita, seluar kita, pakaian dalam kita sama ada suci ataupun tidak daripada najis. Jika telah memenuhi syarat ini, maka kita telah penuhi syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua, kita mengetahui masuknya waktu solat. Seperti mana yang kita maklum, setiap waktu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kesemuanya ini mempunyai waktu-waktu yang tertentu. Kita tak boleh sesuka hati untuk solat subuh pada waktu zuhur. Kita nak solat zuhur pada waktu pukul 11 contohnya, tak masuk waktu lagi. Tak dibenarkan sama sekali. Dan kita mestilah mengetahui masuknya waktu berpandukan kepada jam hari ini, ataupun jika kita mengetahui ilmu melihat bayang-bayang daripada matahari pun kita boleh praktikkan untuk mengetahui waktu solat telah masuk ataupun tidak. Dan syarat yang ketiga adalah menghadap kiblat. Satu orang yang dia nak solat, dia mesti menghadap kiblat pada takbir yang pertama tu. Waktu angkat takbir yang pertama tu, syarat dia mesti menghadap kiblat dulu. Macam mana nak ustaz? Kita nak cek kiblat ni macam mana? Sekarang ni dah mudah. Kalau di dalam kapal terbang contohnya, kita ada aplikasi di dalam telefon. Kita boleh cek kiblat ke arah mana. Macam tu juga dalam kereta api pun disediakan ruang solat dan kita boleh cek kiblat berdasarkan aplikasi di dalam telefon pintar. Kemudian mestilah menutup aurat sempurna. Tak boleh terdedah aurat dikala kita melaksanakan solat hatta di dalam kenderaan sekalipun. Maka di sini ada 4 syarat yang telah Ustaz sebutkan. Baik, setiap mukmin wajib menunaikan solat dalam waktu yang ditetapkan di mana jua dia berada. Ingat, solat adalah
tiang agama. Siapa yang menunaikan solat, dia telah menegakkan tiang dalam agamanya. Manakala orang yang telah meninggalkan solat, tidak melakukan solat, maka seolah-olah dia telah meruntuhkan agama dalam diri dia. Baik, kita melihat pula kepada muka surat berikutnya, iaitu pada muka surat yang 11, kaifiat solat di dalam kenderaan. Kaifiat solat di dalam kenderaan. Kaifiat ini maksudnya adalah cara-cara untuk kita solat di dalam kenderaan. Yang pertama, niat beserta takbiratul ihram. Contoh kita dalam kenderaan, duduk kan misalnya, mesti niat di dalam hati dan juga beserta takbiratul ihram. Sampai angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita angkat je takbiratul ihram, lalu kan niat di dalam hati. Kemudian yang kedua, membaca surah Al-Fatihah dan mana surah yang lain. Dia sama sahaja. Kaifiat dia macam solat biasa, cumanya ni dalam kenderaan. Rukunnya adalah baca Al-Fatihah dan sunat pula membaca surah-surah yang lain. Yang ketiga, rukuk sekadar mampu. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud sekadar mampu. Yang macam mana kita telah belajar sebelum ni, kalau dia duduk, rukuk dia macam ni. Kalau rukuk dia macam ni, kalau sujud dia lebih sikit daripada rukuk. Rukuk dia sikit, sujud dia lebih. Kalau dia tak boleh sujud dalam kenderaan. Kemudian duduk antara dua sujud, membaca tahiyat akhir dan memberi salam. Nampak? Kaifiat dia sama macam kita solat sunat, solat ketika sakit yang kita belajar sebelum ini. Yang di mana kalau sakit tu kita perlu duduk untuk solat, dia sama sahaja. Nampak tak, bawah tu dia bagi tahu rukuk dan sujud adalah mengikut kemampuan kita. Kalau duduk tadi Ustaz bagi tahu, rukuk tunduk sikit, sujud tunduk lebih sikit daripada rukuk. Kemudian, apakah hikmah kita solat di dalam kenderaan ni? Yang pertama, sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan dan tempat. Kita solat ni tujuannya apa? Untuk zikrullah, mengingati Allah. Solat ini kita seolah-olah bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita baca semasa solat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nampak tak, kita memuji-muji Allah, mengingati Allah. Yang kedua, dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan seseorang. Seperti mana yang sebelum ni Ustaz pernah baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nampak tak? Allah Subhanahu wa ta'ala, dia maha mengetahui keadaan setiap hamba-hambanya. Maka kewajipan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tetap wajib kita laksanakan, namun mengikut kemampuan dan keadaan kita pada waktu itu. Bukan bermakna kita bermalas-malasan, tetapi tidak perkara yang tidak dapat dielakkan. Contohnya hari ini zaman COVID-19, kita solat di dalam masjid secara berjarak-jarak. Kita bukan saja-saja solat secara jarak, tetapi inilah cara untuk kita mengekang wabak ini daripada terkena diri kita, untuk selamatkan nyawa kita. Jadi para ulama telah membahaskan tentang perkara ini dan mengeluarkan fatwa sahnya solat walaupun dalam keadaan berjarak secara berjemaah. Ingat, dalam keadaan darurat. Adapun untuk keadaan yang tak ada apa-apa, kita solat seperti biasa. Kalau solat berjemaah secara rapat-rapat, macam tu juga dalam kenderaan. Dalam kenderaan sahaja kita solat sekadar kemampuan kita. Apabila kita bukan berada dalam kenderaan, kita di dalam masjid, di dalam surau, di dalam rumah, ataupun di atas lantai yang biasa tak bergerak, kita solat seperti biasa. Kemudian, antara hikmah yang ketiga adalah
hidup diberkati dan diredai Allah. Nampak tak apabila kita melaksanakan perintah-perintah kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah yang akan menjamin kehidupan kita, memberi kesenangan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali akan menzalimi hamba-hambanya yang soleh. Walaupun perkara kadang-kadang kita dapat ujian daripada Allah, kesusahan daripada Allah, tapi itu bukanlah balasan. Kalau kita satu orang yang soleh, satu orang yang baik, itu maknanya, tandanya adalah Allah sayang kepada kita. Allah nak bagi lagi pahala yang lebih kepada kita atas kesabaran kita, atas sifat kita yang bertaubat kepada Allah, sifat kita apabila dikenakan musibah, kita tetap ingat pada Allah, kita tetap kembali kepada Allah. Inilah bagaimana kehidupan di dunia ini berjalan. Kesemuanya kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah memperolehi ketenangan jiwa. Nampak tak? Bila kita nak melihat semua perkara ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala setelah usaha yang telah kita buat dengan baik, dengan bukan kita hanya menunggu bantuan daripada Allah semata-mata, tapi kita usaha juga untuk melaksanakan perintah Allah, mentaati perintah Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam hidup. Walaupun kita nampak dia macam hidup susah, duit tak banyak, kereta buruk, rumah pun kecil, tapi hati dia tenang. Apa lagi yang kita nak dalam kehidupan ni? Itulah yang kita paling impikan, iaitu hati yang tenang. Walaupun keadaan hidupnya serba cukup sahaja, tidaklah terlalu mewah dan sebagainya. Inilah antara hikmah-hikmah kita mempelajari solat di dalam kenderaan. Setiap masa kita ingat kepada Allah, tak kiralah kita musafir, kita berada dalam kenderaan, kita tidak musafir, duduk di rumah dalam keadaan senang dan tenang pun, kita tetap mengingati Allah. Ataupun kita dalam keadaan susah pun, kita tetap mengingati Allah. Baik, nampak tak? Kita baca sikit dalam buku teks. Tahukah anda Nabi SAW hanya solat di atas tunggangan untuk solat sunat saja. Apabila melakukan solat fardu, baginda turun daripada kenderaan. Kemudian dicakap, amalkan perkara ini, sentiasalah solat dengan khusyuk. Kita usahakan setiap kali kita solat secara biasa ataupun dalam kenderaan, kita perlu hadirkan hati kita di dalam solat. Kita solat dalam keadaan ihsan. Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana nak solat dengan ihsan, mendapatkan ihsan, sifat ihsan, iaitu seolah-olah kita solat dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tengah melihat kita depan-depan. Satu orang raja ataupun agung panggil menghadap, sudah tentulah orang tu akan berpakaian dengan pakaian yang elok, buat persiapan rapi untuk bertemu dengan agung. Bila bertemu dengan agung, pastilah dia akan menjaga kelakuan dia, dia akan menjadi orang yang tertib, menjaga bahasa dia, menjaga pergerakan. Begitulah juga dengan kita bertemu dengan Allah pada setiap kali solat 5 waktu. Kita bersiap dengan sebaik-baiknya, pakai pakaian yang suci daripada najis, yang bersih, berwangi-wangian. Kemudian kita berdiri menghadap kiblat seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita. Kita angkat takbir dengan begitu tertib sekali, dengan terkawal dan tidak bergerak-gerak dan tidak bermalas-malasan. Ini adalah hakikat ihsan, seolah-olah Allah sedang melihat kita. Kemudian Nabi SAW beritahu macam mana kalau kita tak dapat merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Nabi beritahu, hendaklah kamu merasakan seolah-olah kamu yang melihat Allah. Sama ada Allah melihat kita ataupun kita melihat Allah. Kita akan solat dengan baik dan khusyuk, insya-Allah taala. Sama-sama kita usahakan atas perkara ini
untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat. Apabila kita solat, insya-Allah taala selesai semua kesusahan-kesusahan di dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala akan bantu pasti dan pasti. Yakinlah bahawa solat adalah tiang agama. Pada pelajaran yang akan datang, kita akan masuk kepada solat sunat 2 hari raya. Ustaz harap apa yang kita telah belajar hari ini, iaitu solat di dalam kenderaan, para pelajar boleh buat peta minda di dalam buku tulis masing-masing. Ustaz tak nak yang tulis panjang lebar, cuma cukup sekadar peta minda supaya memudahkan untuk kamu faham apa yang kamu tulis nota itu. Buat peta minda dengan menarik. Kalau nak gunakan warna-warna yang berbeza pun tak ada masalah. Warna-warna yang menarik. Kemudian Ustaz ada berikan lembaran kerja kepada kamu berdasarkan video ini dan juga buku teks. Ustaz harap kamu semua dapat buat lembaran kerja itu dengan baik, dan kami para guru insya-Allah taala akan menilai prestasi para pelajar berdasarkan lembaran kerja yang telah dibekalkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.